Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini macam biasalah, saya nak ceritakan 3 kisah seram. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Selamat datang ke segmen Singgah Seram. Untuk kisah pertama ni, saya akan gunakan nama samaran Wafi untuk memudahkan cerita. Perkara ni dah lama berlaku. Masa Wafi kongsikan kisah ni, umur dia adalah 29 tahun. Perkara ni berlaku semasa Wafi berumur 22 tahun. Wafi ni, dia tinggal di sebuah kampung. Dia memang datang daripada keluarga yang miskin lah, keluarga yang susah. Wafi memang daripada kecil, Alhamdulillah, dia dididik dengan didikan agama yang sangat tinggi lah. Pada usia 15 tahun, dia dah habis menghafal sebiji Quran. Daripada juzuk pertama sampailah juzuk terakhir. Semuanya dia ingat, semuanya dalam dada dia. Setiap hari, Wafi akan berulang-alik daripada rumah ke sekolah, berjalan kaki. Jarak daripada sekolah ke rumah Wafi ni mengambil masa sekitar 20 minit untuk sampai. Macam itulah setiap hari. Semuanya bermula pada satu hari. Masa tu Wafi dia umur mungkin 16-17 tahun, macam itulah lebih kurang. Dia masih lagi bersekolah masa tu. Petang tu dia balik daripada sekolah agak lewat. Sebab ada aktiviti kurikulum lah. Baliklah berjalan kaki macam biasa. Dalam perjalanan balik ke rumah tu, tiba-tiba adalah seorang pakcik ni tegur Wafi. Wafi tak kenal pakcik ni, tapi dia pernah tengok lah dekat kampung tu. Jadi pakcik ni dia tahan Wafi. Dia tanya, anak ni hafal Quran kan? Pakcik suka dengar anak ni baca Quran. Apa kata kalau mulai daripada malam ni anak datang ke rumah pakcik, baca Quran dekat rumah pakcik? Wafi masa tu dia setujulah. Dia lepas maghrib dia pergi macam mana yang dijanjikan dengan pakcik tu. Pakcik ni bagi tahulah rumah dekat mana, sebelah rumah siapa. Kenal lah dekat kampung tu. Rumah siapa-siapa kan. Jadi Wafi pun maghrib dia pergilah ke rumah pakcik ni. Solat maghrib berjemaah di rumah pakcik ni dan dia mengaji di rumah tu. Bermula daripada situlah Wafi ni mula pergi ke rumah pakcik ni. Dia tak bagi tahulah kekerapan berapa kali, dalam masa seminggu tu berapa kali pergi, tak bagi tahulah. Tapi memang macam tu lah. Daripada Wafi umur belasan tahun tu sampailah usia dia mencecah 22 tahun. Setiap kali sebelum maghrib dia akan sampai ke rumah pakcik ni. Solat berjemaah sama-sama dan dia baca Quran. Sampailah umur dia 22 tahun. Tak tahulah kenapa pakcik ni ajak pergi ke rumah dia. Mungkin dia suka sangat dengan suara Wafi mengaji. Mungkin dia punya bacaan tu cantik ke tajwid dia cantik. Dia mengaji berlagu tu cantik. Mungkin sebab itulah pakcik ni suka. Pakcik yang selalu ajak Wafi ke rumah dia ni, mengaji dekat rumah dia ni, adalah seorang yang agak berada lah di kampung tu. Wafi ni pula daripada keluarga yang susah. Jadi lama kelamaan daripada umur 16-17 tahun tu sampailah umur dia 22 tahun tu, berulang-alik ke rumah pakcik ni, dia orang jadi rapat. Dua keluarga ni jadi rapat. Dan pakcik yang selalu suruh Wafi datang ke rumah ni, mungkin seminggu sekali macam tu kan, dia ada bagi bayaran kepada Wafi. Wafi tak pernah minta pun upah apa-apa. Pakcik ni yang bagi. Mungkin dia bersedekah lah, sebagai sedekah dia. Senang cerita, pakcik ni dah jadi macam ayah angkat Wafi. Kenal lah, mak ayah Wafi kenal dengan keluarga pakcik ni. Lama kelamaan jadi rapat. Perkara ni berlaku semasa Wafi berumur 22 tahun. Masa tu satu petang ni, macam biasalah pakcik ni dia minta Wafi datang ke rumah dia. Macam biasalah, ajak maghrib sama-sama di rumah, lepas tu mengaji. Dan kadang-kadang tu memang Wafi ni akan mengajar anak-anak pakcik ni mengaji. Sebab dia memang pandai mengaji. Jadi pakcik ni suruh Wafi mengajak anak-anak dia mengaji sekali. Masa tu Wafi ni dia dah ada duit sikit. Mungkin dia dah bekerja masa tu. Jadi dia ada sebiji motor. Motor kapcai, motor biasalah. Jadi petang tu lebih kurang pukul 5 lebih, pukul 6 lebih lah,
Dia nak pergi ke rumah pakcik ni. Start motor tak hidup. Berapa kali start tak hidup. Jadi Wafi bagi tahulah pada mak dia, "Mak, hari ni Wafi tak naik motor. Motor Wafi rosak. Wafi nak jalan kaki lah, nak pergi kat rumah pakcik." Jadi mak Wafi pun izinkanlah. Pergilah, dah lama tak jalan kaki kan. Pergilah jalan elok-elok. Wafi pun mulalah berjalan kaki daripada rumah. Dah lama dia tak berjalan kaki ke rumah pakcik tu. Kalau masa dia sekolah dulu dah biasa kan, memang hampir setiap minggu dia akan pergi ke rumah pakcik tu berjalan kaki. Semenjak daripada sekolah dulu, Wafi menggunakan jalan yang sama. Dia ada satu jalan shortcut lah nak menuju ke arah rumah pakcik ni. Jadi kali ni pun sama. Dia guna jalan shortcut yang sama. Biasanya nak pergi ke rumah pakcik ni mengambil masa sekitar 15 minit daripada rumah Wafi ke rumah pakcik tu menggunakan jalan shortcut. Sepatutnya bila dia dah berumur 22 tahun ni, dia makin tinggi, kaki dia pun makin panjang kan. Dan dia langkah tu, setiap langkah dia makin luas, makin panjang langkah dia. Sepatutnya mengambil masa yang lebih singkat lah nak sampai ke rumah pakcik ni. Tapi petang tu, daripada rumah dia jalan kaki menggunakan jalan shortcut tu, tak sampai-sampai ke rumah pakcik yang dia biasa pergi tu. Dah nak maghrib masa tu, hari dah gelap. Wafi jadi menggelabah. Ya Allah, apa benda dah jadi ni? Dah lewat ni, dah nak maghrib ni. Kenapa aku tak sampai-sampai? Macam itulah kata hati Wafi. Lagi satu yang membuatkan Wafi gelisah, sebab dah nak dekat masuk waktu maghrib masa tu. Wafi mula terfikir, dekat mana aku nak solat ni bila orang azan nanti. Dia berjalan terus berjalan. Dah gelap hari. Tiba-tiba dalam 10-20 minit lepas tu, Wafi terdengar laungan azan. Wafi tengok jauh dekat depan dia ada sebuah surau yang dia tak pernah tengok sebelum ni. Jadi masa tu Wafi ni dia tak ada fikir benda yang bukan-bukan. Yang dia terlintas dekat hati dia hanyalah perasaan lega sahaja. Ada surau lah. Alhamdulillah, bolehlah aku solat dekat sini. Masa tu Wafi tengok dah ramai orang datang ke surau tu. Ada yang tengah ambil semayang, ada yang tengah naik tangga nak masuk dalam nak masuk dekat pintu depan surau tu. Jadi Wafi pun pergilah. Pergi basuh kaki, ambil semayang semua, naik tangga, naik ke dalam surau. Wafi pun solatlah. Solat berjemaah dengan semua jemaah yang ada dekat dalam surau tu. Lepas dah siap solat berjemaah, imam surau tu dia ada buat pengumuman. Dia bagi tahu, dia bagi salam lah. Assalamualaikum semua jemaah sekalian. Malam ni kita baca Quran bersama. Jadi Wafi pun join lah sekali. Wafi duduk. Masa tu sebenarnya Wafi dia nak cari Quran, dia nak baca Quran. Tapi bila Wafi tengok ke sekeliling dalam surau tu, dia tak nampak pun ada Quran. Dia tak apalah. Wafi pun duduk je sebab dia dah ingat semua surah-surah dalam Al-Quran tu, jadi tak apalah. Cuma lebih afdal kalau dia pegang Quran, dia baca. Dia tengok Quran tu lagi afdal lah. Tapi tak apalah, dah tak ada kan. Jadi Wafi pun duduk lah. Semua jemaah pun duduk membentuk bulatan dalam surau tu. Masa tu Wafi tengok para jemaah ni ada yang pegang Quran, ada juga yang tak pegang Quran. Ada yang jenis menghafal macam dia. Jadi Wafi pun mulalah mengaji. Masa terus berjalan, Wafi terus membaca daripada satu juzuk ke juzuk yang lain. Jadi masa tu Wafi ni dia jadi macam leka sangat-sangat. Jadi macam khusyuk sangat-sangat. Sedar tak sedar dah hampir nak habis sebiji Quran. Masa tu barulah Wafi tersedar, dah banyak sangat aku baca ni. Takkan tak masuk-masuk isyak lagi daripada tadi. Wafi pandang ke arah sekeliling dia. Jemaah ni semua masih lagi membaca Al-Quran. Akhirnya masa tu Wafi bangun, dia melangkah keluar daripada surau. Turun tangga, turun ke tanah. Wafi mula rasa lain macam, ada benda yang tak kena ni. Jadi Wafi masa tu dia pejam mata, dia mula berdoa, minta pertolongan daripada Allah. Dia pejam mata, dia bercakap dalam hati, Ya Allah, kalaulah aku sekarang ni berada di tempat yang tak sepatutnya, keluarkanlah aku. Tunjukkanlah aku jalan untuk keluar daripada tempat ni. Lepas tu Wafi pun buka mata. Bila Wafi buka mata, dia toleh ke belakang. Surau tempat dia solat maghrib berjemaah tadi, surau tempat dia baca Quran tadi, dah tak ada, dah hilang dekat belakang dia.
Yang ada hanyalah pokok-pokok besar dan semak samun. Jadi dipendekkan cerita, sebenarnya Wafi ni dah semalaman duduk dalam hutan tu. Subuh baru orang jumpa dia. Masa tu sebenarnya, masa dia celik mata tu, dah subuh. Wafi dengar suara orang ramai memanggil nama dia. Dia nampak lah ada sulahan lampu apa semua. Masa tu barulah dia menyahut. Dan orang ramai pun jumpalah Wafi ni. Wafi tak pasti kenapa perkara tu berlaku pada dia. Sebab selama ni dia berjalan kaki dekat situ masa umur dia belasan tahun, tak pernah berlaku benda-benda macam ni. Itu sekali je masa dia berumur 22 tahun. Jadi bila Wafi balik, Wafi ceritalah, cerita pada mak ayah dia, cerita pada pakcik tu, pakcik yang dia biasa pergi mengaji tu. Semua orang rasa pelik dengan apa yang berlaku. Itulah kisah yang diceritakan oleh Wafi, berlaku pada dia semasa dia berumur 22 tahun. Untuk kisah kedua ni, saya akan gunakan nama samaran Hajah Hamidah untuk memudahkan cerita. Perkara ni adalah berkenaan dengan arwah suami Hajah Hamidah. Arwah suami Hajah Hamidah ni, semasa hayat dia, semasa dia hidup dulu, merupakan seorang guru silat. Dan bukan silat yang biasa-biasa, bukan silat yang kosong. Silat yang disulami dengan ilmu-ilmu hitam. Katanya, arwah suami Hajah Hamidah ni adalah seorang yang kebal. Dan ada lagi lah ilmu-ilmu hitam lain pada dia. Semuanya bermula apabila suami Hajah Hamidah ni mula menunjukkan tanda-tanda yang dia tu jatuh sakit. Dah nak akhir-akhir usia dia. Masa tu memang dia dah cukup tua lah. Jadi Puan Hamidah ni, dia jagalah suami dia yang terlantar ni. Jadi pada satu malam, Puan Hamidah ni, Hajah Hamidah ni, dia terdengar suara suami dia bercakap masa suami dia tidur. Dia macam mengigau lah. Dia macam bercakap dengan seseorang. Kata suami Puan Hajah Hamidah ni, dia nak turunkan semua ilmu hitam dia kepada salah seorang cucu lelaki dia yang baru berusia 4 tahun. Jadi perkara tu tak disengajakan lah. Suami Hajah Hamidah ni tak sengaja bercakap macam tu, dia tak sedar, dalam keadaan tak sedar. Jadi Puan Hamidah dengar apa yang dia nak buat. Bila Hajah Hamidah tahu rancangan suami dia nak turunkan ilmu hitam tu pada cucu dia yang berumur 4 tahun tu, dia keesokan paginya terus telefon mak kepada cucu dia tu, anak dia lah, anak dia yang perempuan. Dia telefon, dia cakap lah, ayah sekarang ni dah tenat, tapi kamu sekeluarga tolonglah jangan balik. Dan kalau nak balik sekalipun, janganlah bawa, dia bagi tahulah nama cucu dia tu, cucu dia yang lelaki yang berumur 4 tahun tu, jangan bawa ke rumah. Jadi anak Puan Hamidah ni tanyalah, kenapa mak, kenapa tak boleh bawa tu, contohlah nama dia Danish kan, kenapa tak boleh bawa Danish balik? Masa tu Puan Hamidah dia tak ceritakan perkara sebenar. Benda ni adalah aib suami dia. Dia tak cerita kepada mana-mana anak dia. Tak kira lah macam mana teruk sekalipun keadaan suami dia tu nazak, dia tak bagi anak dia yang seorang ni balik bawa cucu. Sebab dia takut yang suami dia ni betul-betul akan turunkan benda-benda tak elok ni pada cucu dia yang berumur 4 tahun tu. Jadi bila dia rahsiakan perkara ni, anak-anak dia yang lain dapat tahu. Yang Puan Hamidah ni, Hajah Hamidah ni tak bagi adik-beradik dia orang ni balik yang seorang ni, tanpa mengetahui sebab sebenar kenapa mak dia orang buat macam tu. Jadi Puan Hamidah ni rela lah, tak apalah nak cakap apa-apa pun dekat mak. Yang penting cucu mak Dennis tu jangan balik. Jadi sepanjang masa daripada suami dia nazak sampailah suami dia meninggal tu, memang suami dia meracau-racau, sebut aja nama Dennis daripada awal sampailah akhir. Dan memang anak kepada Hajah Hamidah ni ikut cakap Hajah Hamidah. Memang dia tak balik, tak bawa Dennis tu balik. Akhirnya suami Hajah Hamidah pun menghembuskan nafas terakhir dalam keadaan yang meracau-racau, menyebut-nyebut nama Dennis, cucu Hajah Hamidah yang berusia 4 tahun lelaki. Bila suami Hajah Hamidah dah meninggal dunia, Hajah Hamidah fikir benda ni dah selesai lah kan, dah tak ada apa-apa bahaya lah. Jadi beberapa bulan lepas tu, Hajah Hamidah pun izinkanlah anak dia balik, bawa cucu dia yang bernama Dennis tu balik ke rumah.
Baliklah dia orang ni ke rumah Hajah Hamidah. Di rumah Hajah Hamidah ni ada satu bilik. Bilik arwah suami dia. Tapi bilik ni bukan bilik tidur. Bilik tempat suami Hajah Hamidah, arwah suami Hajah Hamidah praktikkan ilmu dia. Dalam bilik tu memang tak ada apa-apa. Cuma ada satu almari kayu sahaja. Dan dalam almari kayu tu adalah barang-barang milik arwah suami Hajah Hamidah ni. Bila suami Hajah Hamidah dah meninggal dunia, dia memang tak masuk dalam bilik tu. Jadi beberapa bulan kemudian selepas suami dia meninggal dunia, anak dia dan juga Danish ni balik, cucu dia balik. Dia orang pun tidurlah di ruang tamu. Pada malam tu sekitar jam 2 pagi, Hajah Hamidah terjaga. Sebab dia dapat satu mimpi buruk. Hajah Hamidah bangun, dia terus pergi ke ruang tamu. Keluar daripada bilik dia, pergi ke ruang tamu. Tengok-tengok cucu dia, Danish tu dah tak ada. Dekat Toto yang terbentang dekat luar. Yang ada cumalah anak dia dan juga menantu dia saja. Jadi Hajah Hamidah terus kejutkan anak dia. Bangun. Danish hilang. Jadi semua bangun. Bangun carilah Danish ni. Tiba-tiba dengarlah bunyi seperti tapak kaki dalam bilik kosong tu. Bilik tempat biasanya arwah suami Hajah Hamidah ni praktikkan ilmu hitam dia. Hajah Hamidah dah berdebar masa tu. Hajah Hamidah pun Bismillah buka pintu bilik tu. Bila pintu bilik terbuka, diorang semua terkejut. Hajah Hamidah, anak Hajah Hamidah dan juga menantu dia terkejut. Sebabnya masa tu diorang tengok Danish ni tengah bersilat. Di tengah-tengah bilik tu bersilat seorang-seorang. Budak 4 tahun bersilat. Bila dah nampak macam tu, ayah kepada Danish ni, menantu Hajah Hamidah, cepat-cepat pergi melangkah menuju ke arah Danish. Cuba pegang Danish. Tapi tiba-tiba tangan dia ni terasa seperti bila dia sentuh Danish tu, badan Danish, tangan dia terasa seperti terkena renjatan elektrik. Dan dia terpelanting ke belakang. Bila dah jadi macam tu, Hajah Hamidah ni tak ada cara lain lah. Dia terpaksa keluar daripada rumah, terpaksa pergi ke rumah Tok Imam dalam kampung tu. Terpaksalah ketuk rumah Tok Imam jam 2 pagi, minta tolong pada Tok Imam datang ke rumah dia. Dia ceritalah semua. Jadi Tok Imam pun datang ke rumah Hajah Hamidah ni, pergi tengok. Jadi dipendekkan cerita, Tok Imam ni dia masuklah dalam bilik tu. Dia masuk dalam bilik, dia buatlah rawatan dia, tak pastilah macam mana. Dan akhirnya pulihlah Danish ni. Dia pun sedar semula dalam keadaan yang terpinga-pinga lah, tak tahu kenapa dia ada dalam bilik tu apa semua. Bila Danish dah sedar dan dibawa keluar daripada bilik tu, Imam ni dia buka almari kayu tu. Tengok-tengok dekat dalam tu ada satu kotak. Kotak kayu kecil. Imam ni buka kotak kayu tu, tengok-tengok ada banyak barang-barang dalam tu. Antaranya adalah beberapa bentuk cincin. Dan ada keris kecil. Bila Imam ni tengok, Imam ni terkejut. Astaghfirullahalazim. Kenapa tak dibuang barang-barang ni? Barang-barang ni bukannya kosong, ada benda ni, kena buang. Selagi tak buang benda ni, selagi itulah benda-benda tak elok ni akan kacau budak ni, si Danish ni. Jadi daripada situ, Hajah Hamidah pun usahakanlah dengan Tok Imam ni semua, macam mana nak lupuskan barang-barang ni. Jadi Hajah Hamidah serahkan barang-barang tu kepada Tok Imam. Tok Imam ni pun uruskanlah barang tu. Tak tahulah dia buat apa, dia buang ke, dia tanam ke, tak tahu. Dan Alhamdulillah, selepas barang-barang tu semua dilupuskan, dibuang, dah tak ada lagi sebarang gangguan berlaku kepada cucu dia yang bernama Danish tu. Itulah kisah yang diceritakan oleh Hajah Hamidah berkenaan dengan arwah suami dia yang nak wariskan saka-saka dia kepada cucu dia yang berumur 4 tahun. Untuk kisah ketiga ni, saya akan gunakan nama samaran Kak Ju untuk memudahkan cerita. Perkara ni berkaitan dengan salah seorang anak saudara Kak Ju yang baru berkahwin. Dalam keluarga Kak Ju ada satu tradisi. Siapa-siapa yang baru berkahwin, dia kena pergi ke semua rumah ahli keluarga. Pak saudara, mak saudara, bawalah pasangan yang baru berkahwin tu. Pergi macam pergi melawat lah, bawa pasangan. Kena bermalam di rumah saudara mara ni. Sekurang-kurangnya 1 malam ataupun 2 malam.
Semasa perkara ni berlaku, anak saudara lelaki Kak Ju yang berkahwin, anak saudara lelaki Kak Ju ni bernama Kudin. Kudin ni memang sangat rapat dengan keluarga Kak Ju, sebab masa dia kecil dulu Kak Ju pernah jaga sampai dia berusia sekitar 5 ke 6 tahun. Jadi macam mak angkat dia lah Kak Ju ni. Jadi bila Kudin kahwin, Kak Ju dan juga suami dia tak sabar-sabar menanti kehadiran Kudin di rumah dia orang. Memang Kudin dah bagi tahu awal-awal. Biasanya rancangan asalnya Kudin dan juga isteri dia ni yang baru berkahwin ni nak datang petang. Tapi tak tahulah ada masalah di rumah dia ke apa ke kan. Jadi malam terpaksa ubah plan tu, datang malam. Kak Ju dan juga suami dia terus sabar menunggu di rumah. Sekitar jam 7 lebih malam, akhirnya sampailah Kudin ke rumah tu. Nampaklah daripada jauh kereta dia. Kak Ju menunggu di pintu. Kak Ju rasa sangat seronok sebab Kudin ni sebenarnya memang dah lama tak pergi ke rumah Kak Ju. Kali terakhir mungkin masa dia umur belasan tahun, budak lagi. Jadi kali ni datang dah bawa isteri, dah besar. Jadi Kak Ju ni rasa macam mengimbau balik lah kenangan dulu masa dia jaga Kudin dulu. Jadi bila Kudin dah parking kereta dekat ruang parking tu, Kak Ju terus menyambut Kudin ni dan isteri dia yang baru dia kahwini. Kak Ju jemputlah, Kak Ju dan juga suami dia jemputlah dia orang ni masuk. Masa tu Kak Ju ni dia tengok Kudin dan isteri dia ni bawa banyak barang. Ada beg galas, ada lagi beg yang kecil-kecil kan di kerusi belakang tu. Jadi bila tengok dia orang ni susah nak angkat, Kak Ju terus cakap, tak apa, korang masuk je, biar makcik yang ambil. Jadi masuklah Kudin dan juga isteri dia ke dalam. Masa tu Kak Ju ni dia bukalah pintu belakang, pintu kereta si Kudin ni. Kak Ju terkejut. Masa dia nak capai beg kecil tu, dia tengok di kerusi belakang ada seorang wanita tua sedang duduk dan muka dia dalam keadaan menunduk memandang ke bawah. Terkejut Kak Ju masa tu. Astaghfirullahalazim. Minta maaf makcik, saya terkejut, tak tahu ada orang. Makcik, jemputlah masuk makcik. Lepas tu Kak Ju pun dia ambil beg, dia tutup pintu. Dia masuk dalam rumah. Bila dah masuk dalam rumah, dia bercakap dengan Kudin. Weh Kudin, kau bawa mak mentua kau tak bagi tahu pun dekat makcik. Bila Kudin dengar Kak Ju cakap macam tu, dia menjadi terpinga-pinga. Dia buat muka pelik. Mak mentua, kami datang berdua je makcik, tak bawa pun mak mentua. Apa yang makcik cakap ni? Bila jadi macam tu, semua orang dah tengok pelik ke arah Kak Ju. Kak Ju cepat-cepat keluar. Dia pergi semula dekat kereta, dia tengok memang tak ada siapa-siapa pun di kerusi belakang. Jadi dipendekkan cerita, sebenarnya Kak Ju ni, dia masa tu dia tak tahu lagi apa benda yang berlaku. Tapi lama kelamaan dia tahulah benda ni sebenarnya adalah saka kepada isteri anak saudara dia yang lelaki tu, anak saudara dia yang nama Kudin tu. Saka isteri Kudin sebenarnya. Lama jugalah mengambil masa untuk tahu pasal perkara ni, bertahun-tahun baru tahu. Rupa-rupanya salah seorang daripada tok saudara, isteri kepada Kudin ni, ada membela dan dia minat sangat pada isteri Kudin. Isteri Kudin tanpa tahu, tanpa pengetahuan dia, dah tersambut saka tu, dah mewarisi saka tu. Jadi dipendekkan cerita, beberapa tahun kemudian adalah berlaku gangguan pada Kudin dan juga isteri dia ni, dan mintalah bantuan rawatan daripada seorang ustaz. Dan sekarang ni alhamdulillah isteri si Kudin tu dah terlepas daripada saka tu. Itulah kisah yang diceritakan oleh Kak Ju berlaku kepada dia pada satu malam ketika anak saudara kesayangan dia yang bernama Kudin ni datang melawat ke rumah, bawa isteri dia yang baru dia kahwini. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta segala makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum.